Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan hari ini? Semoga sihat sentiasa ya. Oh, hari ini kita dah sampai kepada siri infak ilmu yang ke-9, iaitu yang kedua last. Yang kedua last untuk siri infak ilmu pada kali ini, insya-Allah. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan sihatlah ya untuk kali ini. Dan jangan bersedih walaupun tak dapat pergi beraya. Yang dekat-dekat boleh pergi, jangan risau. Okey? Cuma sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita fokus dulu kepada siri infak ilmu kita berkenaan dengan konten dan medsos ya. Ataupun tema kita pada siri infak ilmu kali ini adalah berkenaan dengan usahawan. Ya, sebab kita sekarang ni memerlukan kepada sokongan dorongan yang berbentuk ilmu untuk mengembangkan usahawan. Kita nak bantu Malaysia kita ni, kita nak bantu negara kita ni untuk mempertumbuhkan ekonomi dengan baik ya. Lebih-lebih lagi kita sebagai rakyat Malaysia, kita nak tengok negara kita ni maju. Disebabkan itu, jadi siri infak ilmu berkenaan pada hari ini, tema hari ini adalah berkenaan dengan usahawan. Kita ada dua hari ini tema berkenaan dengan usahawan ni. Kita ada waktu petang sekarang ni berkenaan dengan konten dan medsos ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu ataupun mengikuti perkembangan dunia marketing, marketing yang paling hebat adalah marketing berkenaan dengan content marketing. So hari ini kita belajar tentang content, kita akan belajar tentang medsos ya. Jadi waktu sinilah juga kita nak mencipta, orang cakap apa, branding, personal branding dan sebagainya bersama dengan Tuan Azli Syukri, iaitu editor kanal UMP Press. Ya, insya-Allah kita akan jemput sebentar lagi. Dan kami sebenarnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi infakkan dua perkara kepada kami pada hari ini. Infakkan dua perkara pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Infak yang pertama adalah infakkan masa. Tuan-tuan dan puan-puan duduk bersama dengan kami pada hari ini, duduk di depan skrin masing-masing, sebab untuk infakkan masa, meluangkan masa untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Dan kita pun akan infakkan masa untuk tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan akan infakkan ilmu. Macam mana nak infakkan ilmu? Mudah je tuan-tuan. Panelis kita datang, program kita buat ini adalah kami menginfakkan ilmu. Dan tuan-tuan, bila dapat ilmu ni, boleh infakkan balik dengan klik button share sahaja untuk mereka di luar sana. Lebih-lebih lagi usahawan ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita fokus kepada usahawan. Dan kami sangat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, dan kami mintalah kepada semua yang ada dekat sini tag usahawan-usahawan yang rasa macam down kan, tak boleh nak bina branding, yang ada masalah branding, yang ada masalah nak tulis konten dekat Facebook dan sebagainya. Macam mana kita nak naikkan, nak upkan balik ya konten dan juga Facebook tuan-tuan dan puan-puan. Ya, baik. Pada hari ini fokus kita 3 perkara. Yang pertama sekali adalah fokus kita adalah berkenaan dengan konten. Macam mana nak tulis konten apa yang sesuai, macam mana nak memposisikan konten kita tu dengan diri kita. Yang kedua adalah tentang medsos. Apa itu medsos? Ada orang panggil medsos, ada orang panggil sosmed ya. Sebenarnya benda tu sama saja. Bermula daripada bahasa atau istilah digunakan oleh orang Indonesia. And then sekarang pun kita guna juga ya. Medsos ni maksud dia media sosial, ataupun sosmed ni maksud dia social media. Ya, di mana penggunaannya sama saja. Macam mana kita nak guna dengan betul dan memaksimumkan penggunaan sosmed ni, medsos ni, untuk membangunkan bisnes kita tuan-tuan dan puan-puan. Ya. So ini akan kita bincangkan. Dan yang ketiga, kita akan bincangkan tentang penjenamaan. Selalunya kalau kita sebut tentang penjenamaan, orang tak faham kan? Orang suruh sebut apa? Branding. Sebut branding baru faham. Kalau sebut penjenamaan, alamak susah nak faham kan? Itu jadi masalah. Antara masalah yang berlaku, okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi kepada topik kita yang lebih lanjut dan sebelum saya menjemput tetamu kita pada hari ini untuk membincangkan topik konten dan medsos ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya dulu, adakah suara saya jelas? Saya takut saya bercakap seorang diri je kan? Adakah jelas suara saya ni? Kita nak tahu suara saya kita jelas ke tidak. Ya tuan-tuan, boleh komen dekat bawah tu jelas ke tidak, supaya kita dapat tahu siri infak ilmu kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar lah ya. Takut macam biasa, takut tak bunyi suara, tak jelas sekali, saya bercakap tak ada orang dengar kan. Lepas tu kita jemput tetamu kita cakap pun tak ada orang dengar, last sekali cakap bahasa isyarat. Okay? So tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama pemudahkan teknikal kita pada hari ini untuk sama-sama kita dapat ilmu dengan baik, insya-Allah. Dan jangan lupa infakkan 2 perkara. Yang pertama, infakkan masa bersama dengan kita ya tuan-tuan dan puan-puan, infakkan masa bersama dengan kami. InsyaAllah tetamu jemputan kita akan jemput sebentar lagi. Dan tuan-tuan boleh infakkan ilmu juga, dapat pahala sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Just klik button share je. Share tu maksudnya kita nak infak.
Kita niat infak. Masa klik button share tu, niatkan infak ilmu. Apa infak ilmu pada usahawan yang berada pada friend aku, pada follower aku, pada grup-grup dan sebagainya. Okay? Ataupun nak tag kawan-kawan yang usahawan juga pun boleh ya. Kalau ada founder-founder, business owner kan, boleh tag agent, boleh tag stockist, dropship dan sebagainya, boleh tag ya, untuk sama-sama belajar berkenaan dengan konten dan juga media sosial dan juga tentang branding tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tema kita hari ini adalah berkenaan dengan usahawan. So, kita nak tahu dulu adakah suara kita ni jelas ataupun tidak ya. Kita tunggu dulu. Kalau suara saya jelas, tolong komen dekat bawah ya. Adakah jelas? Takut tak jelas suara saya ni. Okey, kalau jelas boleh komen dekat bawah jelas ya, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan sesi live kita bersama dengan Tuan Azri Syukri ni. Lebih kurang dalam 2 minit lagi ataupun 2-3 minit lagi lebih kurang, insya-Allah saya akan jemput tetamu kita. Kita bagi tetamu-tetamu kita masuk dulu insya-Allah untuk kita bincangkan topik pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan ya. Topik yang pada hari ini sebenarnya adalah topik yang orang cakap sangat penting jugalah untuk perkembangan bisnes kita. Kan? Kadang-kadang kita rasa bisnes kita dah okey tapi konten tak okey kan. Penggunaan media sosial kita ni belum lagi optimal, belum lagi maksimum dan sebagainya. Itu yang kita takut ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, macam mana suara saya jelas ke tak? Kalau jelas, maksudnya kita dah boleh start. Kita nak tahu dulu suara kita ni jelas ke tak. Kalau suara saya jelas, maksudnya saya dah boleh jemput tetamu kita untuk bincangkan topik pada hari ini ya. Sebab kita takut tak bunyi suara-suara tak jelas, saya bercakap ya. Lepas tu tetamu kita bercakap tak dengar. Bila tak dengar, macam mana kita nak tuntut ilmu tu dengan baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Kami ucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton dan jangan lupa untuk infakkan kembali email dengan klik button share sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik. Jelas ke tak suara saya ni? Kita nak tahu jelas ke tak? Kalau jelas, tulis komen dekat bawah jelas ya. InsyaAllah kita nak mulakan sesi perbincangan kita dengan tetamu kita, tetamu jemputan kita insyaAllah. Ya, boleh komen dekat bawah kalau jelas ya. InsyaAllah kita nak jemput tetamu kita iaitu Tuan Azri Syukri, iaitu editor Kanan UMP Press, juga penulis buku berkenaan dengan konten-konten ni. Maksudnya mereka ni, beliau ni adalah orang yang mahir ya, dan pakar dalam bidang dia lah. Kita nak jemput untuk bantu usahawan-usahawan di luar sana dan bantu kita semua untuk up bisnes kita lebih waktu PKP ni kan ya. Ingat ya, untuk sesi ni kita akan bincangkan 3 perkara. Yang pertama sekali adalah kita bincangkan tentang konten, yang kedua adalah kita bincangkan tentang penggunaan medsos kita, dan yang ketiga adalah kita akan bincangkan tentang branding insya-Allah. So saya rasa tetamu kita pun dah bersedia untuk bersama dengan kita pada hari ini insya-Allah. Kita akan jemput dia insya-Allah. Dah ready ya? Kita tengok sikit ready ya tuan? Kita tengok sikit ready ya? Okey, baik. Tetamu kita dah ready. So kita akan jemput tetamu kita bersama dengan kita pada hari ini untuk bincangkan berkenaan dengan topik konten dan medsos. InsyaAllah kita jemput beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita bersama dengan beliau. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Abi saya macam mana, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Tuan berseri hari ni tuan? Semangat ke? Hari ni apa nama ada 2 sikit berapa kerja dan ditambah sikit ada live dengan Abi Saif. Semangat tu ada lain sikit lah. Semangat bersama dengan Abi Saif ni sikit. InsyaAllah. Betul. Saya difahamkan tuan ada sesi live pagi tadi, betul? Betul. Di bawah kendalian saya juga biasanya kita dah jadi moderator. Kali ini kita pula ditanya. So, kita pula jadi gugup pula sebab selama ni kita tanya benda orang lain, nanti panel kita pula jadi panel. So, cabaran sikit lah. Kita nak menuntut ilmu dengan semua kan. Kita nak gunakan kemahiran, kepakaran tuan untuk bangunkan usahawan-usahawan sekarang. Sebab apa? Sebab negara sekarang ni, Malaysia sekarang ni memerlukan kepada golongan-golongan usahawan ni sebagai frontliner untuk bantu pertumbuhan ekonomi dekat Malaysia ni. Jadi
kita nak bantulah tema kita pada ini pun tentang usahawan dan sebagainya, dan kita ada Adli Azami Syukri, mantap dia bagi tahu pada kita, insyaAllah kita akan mulakan sesi kita. Tapi sebelum tu tuan, ramai orang nak kenal tuan, siapakah tetamu kita pada hari ini. Jadi kita nak minta lah kepada tetamu kita supaya boleh perkenalkan sedikit berkenaan dengan diri tuan. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Saif, sahabat Maya yang tak pernah jumpa tapi kita bertemu dan bersahabat dalam Maya ya. Pertama saya ucap terima kasih di atas kesudian menjemput saya lah. Ini adalah pertama kali saya dijemput live oleh rakan Maya ya. Ada jemput tapi tolak sebab kita pun bukanlah mahir sangat. Saya rasa ramai lagi yang lebih arif lagi. So alhamdulillah mungkin dapat saya kenalkan diri kepada rakan-rakan lain, rakan-rakan yang menonton kita pada petang ini. Saya dulu seperti biasa dengan media sosial ini agak biasa juga. Abi Saif agak biasa. Sejak 2016 lagi pun saya terlibat. Kalau siapa masih ingat, saya juga dulu adalah blogger. Masa zaman-zaman dahulu kita blogger So Aziz Syukri blogger tu antara yang top 10 ya untuk politik punya blog. Tapi dah sekarang ni kita dah tak main blog lah ya. Dulu sebut blog orang akan faham lah, blogger sebagainya. So di zaman itu 2007-2008 tu sangat popular dengan blog, dan saya terlibat dengan blog secara agresif, secara very close ya dengan kawan-kawan blogger yang lain, dan kita memang tahu sampai view kita pun mencecah jutaan view, follower kita pun ribuan follower masa tu. Tetapi biasa dunia semakin berubah, dia akan lama-lama dia pergi kepada IG, dia pergi ke FB dan sebagainya, dan hinggalah hari ini macam-macam media sosial yang telah diwujudkan dan kita boleh guna berbagai kaedah sebenarnya. Jadi sekarang ini kita belajar banyak perkara, dan saya juga sebut sedikit bolehlah berkongsi mungkin barangkali idea dan juga maklumat yang saya ada untuk sama-sama kita raikan ataupun kongsi ilmu di sini. Itu sebut sedikit dulu. Apa nama Abu Saif lah, boleh ya? Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Tuan, kalau kita tengok kepada sekarang, kita ada ni suara tersekat-sekat Marang Terengganu. Okey. Baik, suara tersekat. Setakat ni suara saya okey tuan? Tuan Nik Khairudin. Okey. Sahabat kita juga tu. Boleh dengar Tuan Nik? Suara saya? Suara yang tersekat tu suara saya ke? Sahabat kita dari jauh tu. InsyaAllah kita teruskan mungkin dari segi lain, dan kadang-kadang dia selalunya bila kita kadang-kadang tersekat, lepas tu bila kita teruskan kadang-kadang dia macam okey balik. Macam tu. Okey. Betul. Baik, terima kasih kepada mereka yang menonton, yang sediakan masa untuk bersama kami membincangkan isu usahawan pada hari ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada mereka yang infakkan ilmu dengan klik button share untuk semua usahawan di luar sana. Dan jangan lupa, sekiranya anda business owner ataupun founder, macam mana kita nak tingkatkan credibility agent, stockist, dropship dan sebagainya, boleh tag mereka dekat ruang komen dekat sini supaya mereka sama-sama menonton dan bertanya soalan berkenaan apa yang nak dibincangkan pada hari ini. Baik. Nik Khairuddin Nik Saleh. Boleh dengar tuan, insyaAllah. Okey, baik. So sekarang disebabkan kita bertukar, macam yang tuan bagi tahu tadi, ada daripada blogger, sebelum ni ada blogger kan, kita main blog, lepas tu mengikut peredaran masa, platform berubah, channel berubah, funnel berubah untuk usahawan menggunakannya. Ada kalau kita tengok IG selalunya orang tak mulakan dengan penulisan, orang mulakan dengan gambar kan, dengan video. Betul. Tapi kebanyakan mereka yang profesional, mereka akan mulakan dengan menggunakan Facebook. Ya, kalau dekat Facebook ni maksudnya dia lebih, orang cakap syumul lah, lebih sempurna, boleh gunakan macam-macam perkara. Boleh gunakan video, audio, picture, gambar dan teks selalunya kan. Jadi benda yang mereka buat ni sebenarnya boleh dikatakan sebagai orang cakap content. Jadi ada ramai usahawan dia keliru dan dalam memahami apa itu konten. Nak guna konten tu apa? Macam mana nak buat konten? Konten tu apa benda sebenarnya? Macam tu. Jadi untuk fasa pertama ni kita nak bincangkan apa sebenarnya konten tu tuan. Silakan untuk menerangkan dan memberi cerahan kepada kami semua, insya-Allah. Terima kasih Abi Saif. Saya bagi analogi ringkas ya tentang makna konten supaya
rakan-rakan kita di luar sana bila saya sebut perkataan ini dia akan faham terus ya apakah yang kita maksudkan dengan konten. Kerana kalau saya jelaskan lebih panjang-panjang nanti dia akan jadi complicated sangat ya. So saya beritahu satu perkara, bila kita sebut konten dalam media sosial, dia tidak sama dengan konten dalam konteks fizikal seperti penerbitan di luar ya. Konten dalam media sosial dalam arti kata sebenarnya saya boleh katakan dia adalah emosi. Ya, emosi. Apa sahaja konten yang membawa kepada emosi ataupun apa sahaja perkara ataupun bahan yang membawa kepada emosi itu adalah konten. Walaupun gambar, tulisan, apa sahaja ya yang you upload di dalam media sosial itu adalah konten yang mesti bersifat emosi. Jadi kalau jangan kita skop fahamkan bahawa dalam media sosial ni konten tu adalah penulisan semata-mata, bukan ya. Dia melibatkan banyak aspek. Bila disebut konten, dia adalah emosi, berkenaan tentang emosi. Apa yang orang akan lihat, apa yang orang akan rasa berkenaan apa yang kita upload di dalam media sosial. Jadi itu permulaan untuk kita memahami erti konten. Dalam konteks media sosial, kita ada dua konsep yang kita faham. Pertama adalah konten yang saya beri definisi tadi, iaitu emosi. Yang kedua, menguruskan konten. Ya, menguruskan konten. Jadi dua perkara ini bagi usahawan, dia perlu faham dan arif. Apa yang perlu di-upload yang boleh mempengaruhi emosi orang, yang boleh mempengaruhi minda masyarakat. Dan bagaimana konten ini hendak diurus dengan lebih baik. Supaya setiap konten yang dimasukkan itu akhirnya akan menjurus kepada positioning, memposisikan diri kita dalam media sosial. Kita punya identiti tak akan berubah. Identiti kita sentiasa stabil. Mereka akan faham, akan tahu brand apa yang hendak kita paparkan kepada masyarakat. So sebab itu penting pada awal lagi kita kena faham definisi konten. Itu permulaan lah yang boleh saya jelaskan di sini. Habis saya. Okey. Jadi kalau kita tengok pada perbincangan tu memang konten dia banyak bentuk. Ada gambar kan tadi macam terbagi tahu apa sahaja tapi berbentuk emosi yang boleh mempengaruhi minda masyarakat. Maksudnya itu adalah konten. So tuan-tuan dan puan-puan kita dah memahami apa itu konten yang sebenarnya. Jadi apa sahaja yang kita boleh gunakan yang boleh ada emosi yang boleh mempengaruhi minda masyarakat itu boleh dikatakan sebagai konten, konten yang baik. Yeah. Tapi bagaimana kalau yang terisi itu adalah maklumat macam maklumat biasa. Contoh macam kalau macam usahawan kan dia buat produk kan. Lepas tu dia bagi tahu dalam konten itu berkenaan dengan bahan-bahannya, khasiatnya. Itu termasuk dalam konten yang ada emosi juga ataupun macam mana? Tuan, silakan. Itu juga termasuk dalam kategori konten juga. Maksudnya dia juga akan mempengaruhi orang untuk melihat apakah kandungan masakan tersebut, apakah yang menarik uniknya masakan tersebut. Itu juga mempengaruhi emosi penonton, emosi pembaca. Jadi kalau kita ingin mengekalkan identiti kita sebagai seorang penjual masakan, so kita memastikan konten kita itu mempunyai emosi yang boleh mempengaruhi masyarakat ataupun pembaca kita minat untuk mengikut konten yang telah kita paparkan tadi. Kalau kita selalu bercampur adukkan supaya kita mesti jelas konten hendak kita masukkan ni perlu jelas dengan objektif. Saya nak ingatkan lagi bahawa bila seorang usahawan yang baru mula berniaga, mereka perlu membuat satu keputusan yang rumit sebenarnya. Satu, menetapkan objektif atau matlamat media sosial mereka. Kerana saya lihat kebanyakan pengalaman yang saya dapati, mereka tidak meletakkan matlamat yang jelas. Mereka rasa media sosial ini, contoh saya FB, adalah tempat untuk hanya nak berkongsi-kongsi cerita. Mereka tak merasakan ia sesuatu platform yang boleh menghasilkan sesuatu yang produktif. Mereka hanya letak gambar ikut suka hati, tidak tersusun dengan baik dan tidak ada matlamat. Dengan kata mudah, mewujudkan akaun medsos ni tidak ada matlamat yang jelas. Banyak di peringkat awal ada matlamat, akhir sekali dia hilang, entah ke mana matlamat. Itu satu lagi kesilapan yang paling besar dalam kalangan usahawan kita. Sebab bila kita membuat keputusan untuk menyertai satu medsos atau membuat satu akaun medsos, sebab medsos dia banyak, game dia berbeza-beza. Nanti kita akan terangkan. Katakan kita berniaga untuk sebuah, kita ingin berniaga masakan, kita buat Facebook makan. Kita kena faham satu perkara, apa objektif kita. Kita nak berniaga ataupun kita nak membentuk jenama kita. Right? Ada setengah mereka hanya
buat Facebook hanya nak paparkan iklan saja. Okey, kita kena faham satu perkara ya. Konsep Facebook yang Mark Zuckerberg buat ni, dia bukanlah semata-mata untuk memaparkan iklan. Dia adalah satu medsos interaksi. Ya. Dia bukan untuk kita, dia tak tunjuk dia kita siapa. Tak. Dia ada sesuatu kita kena faham tujuan Mark Zuckerberg ini buat adalah untuk mewujudkan interaksi dua hala. Dia bukan untuk iklan, untuk bukan website. Kalau nak papar diri sendiri, kita pergi website. Alright, itu lain. Ataupun buat blog sebagainya. Tapi di media sosial, dia ada satu perkara yang penting. Kalau di Facebook, engagement ataupun saling berinteraksi itu adalah sesuatu yang paling penting. Sebab itu di bawah FB ada button like, ada button apa suka, menangis, emoji. Itu semua adalah interaksi yang saja direka oleh FB untuk mewujudkan interaksi. Jika kita tak faham fungsi-fungsi ini, kita akan gagal untuk membuat branding kita, untuk mewujudkan jenama kita sendiri. Ini yang perlu difahami. Selepas kita faham kita faham tujuan kita untuk membuat satu akaun medsos ni, kita kena memilih kawan-kawan yang betul-betul sama bidang ataupun yang cenderung minat dalam karya yang sama. Kalau kita masakan, kita kena cari kawan yang suka masakan. Bukan kita main act saja kawan-kawan yang ada, tidak. Kita kena ada sikit kajian, kena ada sikit study, memastikan kawan-kawan yang kita pilih tersebut adalah kawan dalam kalangan yang cenderung dengan minat kita, cenderung dengan matlamat kita. Barulah kita akan dapat like dia, kita akan dapat komen dia, kita akan dapat share dia. Sebab itu apa yang berlaku hari ini kita lihat, ada setengah medsos yang followernya sikit saja, tapi like dia, komen dia, share dia banyak. Ada setengah follower yang berpuluh-puluh FB yang berpuluh-puluh ribu follower, tapi kita lihat konten dia hanya ada 3 atau 4 saja like. Kenapa jadi begitu? Kerana kadang-kadang kita tak ambil perhatian terhadap siapa yang friend kita. Hingga kan branding kita ataupun matlamat kita tak capai dengan lebih sempurna. Jadi asas pada medsos kita kena faham. Kalau FB, kita pastikan rakan-rakan kita yang cenderung yang betul-betul sesuai dengan matlamat kita, apa yang kita ingin jadikan, apa yang ingin kita lakukan. Itu perkara pokok Abi Saif untuk saya awal-awal ini kita terangkan. Okey, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton. Kami sangat menghargai anda semua kerana sudi menginfakkan masa bersama-sama dengan kami, dan jangan lupa untuk infakkan ilmu kembali dengan klik button share supaya ramai orang dapat manfaat dan usahawan pun dapat sekali apa yang kita kongsikan pada hari ini. Baik tuan, berkenaan dengan topik perbincangan kita tadi berkenaan dengan konten, saya sebenarnya tertarik dengan mereka yang ramai followers ni. Kadang-kadang mereka tarik perhatian follower mereka, friend mereka dekat Facebook ni. Sebenarnya mereka menggunakan macam hiburan lah, ataupun benda-benda yang macam orang tengok benda tu macam kelakar, walaupun kadang-kadang dia macam melanggar batas kan, sebab untuk meraih follower dan sebagainya. Apa pandangan tuan? Okey, dia pertama kita kena faham matlamat dia. Mungkin kalau yang dah sampai peringkat popular yang boleh melakukan apa sajalah dia meraih dengan cara macam itu. Kalau matlamatnya untuk mendapatkan perhatian, dia tercapailah matlamat dia. Tapi kalau matlamatnya untuk membentuk branding atau jenama yang sesuai dengan kehendak dia, saya rasa dia gagal melakukannya. Kerana perkara asas dalam apa juga media sosial yang kita buat adalah disiplin dalam menghantar posting. Itu paling penting, paling perlu dilakukan. Kebanyakan kita tahu konten, kita ada konten, kita boleh bawa konten yang hebat-hebat, emosi, gambar yang beremosi, cerita yang hebat, kita boleh buat. Tapi adakah konten itu, adakah emosi itu yang dalam konten itu menyokong penjenamaan nama kita, menyokong brand kita? Kalau ia tidak menyokong, tidak membantu jenama kita, jangan upload konten tersebut. Kerana dia hanya merosakkan jenama kita ataupun merosakkan positioning kita. Sebab itu kita lihat, kita kebanyakan usahawan, dia gagal mengawal dia dalam mengupload. Dia tak peduli emosi orang, dia tahu emosi dia upload iklan dia. Selalu iklan dia saja, sehingga kan jadi bosan orang bukan iklan, tapi orang nakkan sesuatu yang lebih bermanfaat, bukan nak beli semata-mata. Kita selalu salah faham bahawa iklan itu penting, tetapi bukanlah perlu dilakukan dengan selalu, kerana yang paling penting trust, kepercayaan. Nak wujud trust itu susah, bukan makan masa setahun. Jadi media sosial adalah tempat yang perlu kita lakukan dengan cermat. Saya suka mengesyorkan kepada mereka yang betul-betul nak buat brand ataupun nak buat
jenama yang baik di media sosial ini, pertama syaratnya adalah disiplin. Disiplin untuk mengupload sesuatu di dinding FB anda umpama ya. Dia kena berdisiplin. Anda kena jelas matlamat, kemudian anda kena jelas konten yang ingin anda masukkan, apakah elemen-elemen yang nak dimasukkan, dan susun konten itu dengan baik. Maksud saya susun dengan baik ini ya, saya, anda boleh masukkan gambar keluarga, anda boleh masukkan gambar anak, boleh masukkan gambar makanan. Anda boleh lakukan apa yang anda rasa anda ingin kongsi pada masyarakat. Tetapi dia perlu disusun. Bukan setiap hari gambar makan, bukan setiap hari gambar family kan. Kita perlu susun. Jadikan dia sebagai satu majalah. Saya dulu adalah kita majalah Dewan Ekonomi di Dewan Bahasa. Kita nak publish, kita susun dengan cermat. Dari segi bahasanya, dari segi gambar yang kita pilih, semua itu perlu dipilih. Memanglah penat, kita rasa alamak susah sangat ke, itu pun nak kena disiplin ke. Tapi kalau nak berjaya, kita kena disiplin. Kalau kita upload main ikut hentam 5 sejam sekali kita upload, orang pun akan bosan, orang tak akan percaya kita. Kita ni bidang apa, asyik bidang itu kita cerita, bidang masakan, bidang kereta, semua kita bercerita. Dia tak akan membentuk kita apa-apa branding lah yang lebih meyakinkan. Jadi sebab itu asas kita matlamat kena jelas supaya apa yang kita buat lepas ini akan membentuk kepercayaan orang terhadap kita punya posting. Itu yang boleh saya sharekan mereka awal Tuan Abi saya. Ya. Bila kita sebut tentang macam tadi, macam membina branding dan sebagainya, dan mengupload apa-apa saja dekat medsos, saya ingat kata-kata daripada sebahagian mereka menggunakan ayat macam apa nama orang cakap, kubur masing-masing, rumah masing-masing, Facebook masing-masing, medsos masing-masing. Jadi ikut dia, ikut aku akan nak buat apa dengan medsos aku. Jadi persoalan sekarang untuk Tuan beri penjelasan dan pencerahan adalah sebenarnya macam mana penggunaan medsos yang baik ataupun penggunaan medsos yang sebenarnya lah. Tak adalah cakap ikut akulah medsos aku, rumah aku kan kubur asing-asing. Macam mana Tuan? Silakan. Okey. Saya bagi contoh analogi mudah ginilah. Habis saya dah berumah tangga kan? Dah, alhamdulillah. Okay. Dah lama tak sampai 1 tahun lagi. Okey, saya ambil contoh ginilah. Ketika masa mula-mula Abi Saif ingin mengoratlah isteri yang ada sekarang ya. Okay, nak berdating ke, nak bertemu dengan mak mentua ke, akan buat suka hati ke, akan pakai baju yang cantik, akan pakai pakaian yang bersih, akan bertutur kata yang baik. Apa yang akan Abi Saif lakukan kalau nak bertemu dengan bakal tunang, bakal isteri ni, mak mentua? Apa sahaja? Kita akan hias cantik-cantik kan, kita susun macam mana strategi kan nak dapat pikat anak orang ni. Betul. Begitulah juga dengan kedudukan kita punya posting ya, kedudukan kita dalam media sosial. Mengapa ketika kalau kita nak berjumpa dengan awet, dengan tunang, kita sanggup lakukan, kenapa kita kata saya nak jadi diri saya sendirilah, bangun tidur saya terus pergi jumpa dia kan, saya tak perlu mandi, ikut hati, ikut panggil saya macam ini. Sebenarnya kita banyak cuba menutup kelemahan kita kalau kita nak jumpa dengan kekasih kita ataupun bakal kita. Dia bila dah kahwin baru tahu dia ni macam ni sebagainya kan. Tetapi di peringkat awal penjanaan, kita selalu menjaga hubungan kita supaya realiti ataupun hakikat kita tak diketahui. Kita akan jaga pakaian kita akan cuba supaya untuk pakai minyak wangi, nak bertemu dengan mak mentua kan. Itu adalah positioning, itu adalah brand kita nak untuk mendapatkan sesuatu di peringkat awal. Sama juga dalam konteks media sosial. Kita tak boleh kata saya nak jadi diri saya sendiri. Maka you pun ambil lah gambar you di bilik air ke, ikut suka hati. Dia tidak akan memberi kebaikan. Dia tak kenapa apakan. Dia sebenarnya merosakkan lagi. Itu bukan maksud menjadi diri sendiri ya. Menjadi diri sendiri kalau boleh kita tutup aib kita, menutup aib orang lain. Kita tidak menceritakan tentang kelemahan orang lain ataupun mengambil tahu sangat hal orang lain. Kita asingkan perkara itu dalam media sosial kita. Bukan tidak boleh, itu akan menjejaskan. Kalau matlamat kita ingin membina branding, membina jenama yang baik, kita perlu mengelakkan daripada mengulas, daripada mengupload sesuatu yang mengaibkan bukan saja kita tapi diri orang lain. Kerana itu akan menjadi persepsi orang terhadap kita bahawa kita ni yang suka bercakap tidak baik ataupun mulut kita melafazkan kata-kata yang tidak elok. Itu antara asas dalam media sosial. Kerana saya lihat kebanyakannya menggunakan ayat perkataan ini saya punya akaun, saya nak jadi diri saya sendiri. Okay, fine. Kalau itu yang you tentukan diri you jangan pertikaikan mengapa sejak akhir ni saya tak dapat like banyak, share saya kurang.
bisnes saya tak berjalan. You jangan persoalkan kalau itu yang you inginkan. Kerana orang akan berasas kepada apa tindakan yang kita lakukan. Ini asas daripada saya dalam kita melakukan apa-apa jua tindakan di media sosial. Tak kira di IG dan sebagainya. Kerana by IG, dia ada game dia yang berbeza. Tidak semestinya orang yang popular di IG, dia popular di FB. Ini realiti. Tidak semestinya orang yang ramai follower di FB akan ramai followernya di IG. Tak semestinya orang yang YouTuber, orang yang viral di YouTube boleh hebat di FB. Tidak semestinya orang yang hebat di FB boleh hebat di LinkedIn ataupun di Wattpad. Dia berbeza-beza. Dia punya platform, dia ada. Jadi sebab itu kita kena faham realiti ni supaya setiap permainan atau setiap media sosial dia ada game dia. Dia ada cara kita nak masuk, ada cara kita nak susun konten-konten kita. Target atau segmen yang nak kita dapatkan ni adalah berbeza-beza. Jadi konten ini kita kena belajar walaupun mungkin lambat tapi kita kena usaha untuk ketahui. Pertama dalam FB ramai yang kurang arif, ramai yang mengabaikan bahawa kita tak perlu sebut kalau kita benci seseorang, kita kata saya dah unfriend dia. It's not strategi yang bagus untuk branding. Dia tak boleh cakap begitu. Kita kalau unfriend saja dia. Kalau kita nak friend 100 orang pun kita unfriend saja tanpa mengisytiharkannya dalam FB. Tak perlu kita nak tunjuk emosi kita di situ. Walaupun kita kata I nak jadi diri saya sendiri, tapi sebenarnya dia memberi negative perception kepada diri anda sendiri. Itu antara basic yang saya lihat kesalahan-kesalahan yang juga sering dilakukan oleh usahawan-usahawan kita, yang mana page-nya pada asalnya bercakap tentang bisnes, lama-lama dia bercakap tentang orang lain, bercakap tentang emosi marah dia, emosi yang terlebih-lebih membenci sesuatu. Cuba elakkan. Itu adalah basic di dalam platform media sosial untuk bisnes. Okey, Masya Allah, selama panjang lebar, jelas, mantap. Itu baru untuk pasal pengisian kita yang kedua. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang menonton, kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih dan menghargai tuan-tuan dan perempuan yang infakkan masa dekat sini. Kita ada panelis kita yang infakkan masa bersama dengan kita di sini, dan kita pun mengifakkan masa juga bersama-sama dengan kami dekat sini. Dan tuan-tuan dan perempuan, panelis kita infakkan ilmu kepada kita semua. Dan jangan lupa tuan-tuan dan perempuan pun juga boleh menginfakkan ilmu dengan klik button share supaya ramai orang boleh dapatkan ilmu yang ini. Baru fasa yang kedua tuan-tuan. Itu pun dah sangat mantap dah sangat penuh dengan pengisian dan sebagainya. Dan sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada soalan, boleh ajukan di ruang komen, dan insyaAllah nanti kita akan sampaikan kepada panelis kita untuk menjawab. Itu antara kelebihan untuk mereka yang berada ketika sesi live. Jadi panelis boleh jawab terus. Okay? So boleh tanya soalan di ruang komen, nanti insyaAllah kita akan sampaikan kepada beliau insyaAllah. Baik tuan. Tadi kebanyakan yang tuan berbicarakan adalah tentang penjenamaan diri ataupun orang lebih kenali dengan branding. Selalunya bila kita sebut tentang penjenamaan diri, mereka tak faham. Bila kita sebut tentang branding, mereka faham. Jadi sama je dua tu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, bila kita sebut tentang penjenamaan diri, kita sebut tentang branding, sebenarnya function dia bagaimana, untuk apa sebenarnya, dan kenapa kita perlu ada branding ni, kan, untuk menjaga diri kita sebagai usahawan. Silakan tuan. Alright, kita sedia maklum bagi seorang usahawan, dia paling penting dalam bisnesnya adalah pesaing dia. Dia akan menjadikan relevan atau tidak adalah ke asas persaingan. Jadi dia perlu brand, dia perlu ada brand dia sendiri, yang mana yang membezakan diri dia dengan produk-produk yang lain ataupun dirinya sendiri dengan diri orang lain. Jadi dalam konteks penjagaan ataupun konteks individu, brand perlu dibuat, brand perlu diatur, perlu di-structure, dan dia akan melibatkan branding. Sebab bila kita kenakan brand, disebut jenama. Branding adalah penjenamaan, iaitu proses untuk kita menjadikan brand. Sebab brand ini apa yang kita nak orang lihat. Tapi branding adalah proses untuk kita, brand adalah apa yang orang lihat pada kita. Tetapi branding adalah proses untuk memastikan apa yang orang nak lihat pada kita. Right? Jadi dia ada dua yang berbeza. Sebab apabila kita memfokus kepada brand atau branding kita nak lakukan, kita kadang-kadang terabai satu perkara. Banyak saya lihat ramai yang terlepas pandang satu perkara, itu positioning. Positioning.
ataupun memposisikan betul atau tidak yang kita lakukan, branding yang kita buat tu betul atau tidak memposisikan ataupun menjadikan kita apa yang nak dilihat oleh masyarakat atau berbeza. Sebagai contoh, saya ambil contoh Tuan Abi Saif. Tuan Abi Saif seorang motivator, dikenali sebagai motivator kalau kata itu brand dia. Tetapi mungkin tindakan dia selalu buat live sebagai ini akhirnya dia menukar persepsi orang atau positioning dia menjadi motivator, bukan motivator lagi, moderator. Dia dah jadi lain. Awal tadi matlamat Abi Saif adalah untuk menjadi motivator. Tapi tindakan dia, posisi ataupun tindakan dan konten-konten yang dia upload di dalam dia punya FB menjurus kepada positioning dia, posisi dia sebagai seorang moderator. Tanpa kita sedar, kita telah mengubahkan brand kita tadi ataupun persepsi masyarakat kepada kita bukan lagi sebagaimana yang kita nak sebagai motivator. Alright. Sebab tadi kita telah mengabaikan positioning ataupun pandangan daripada mata yang melihat kita. Sebab itu paling penting. Apa yang orang lihat pada kita itu yang lebih penting, bukan apa yang kita nak buat. Sebab kita buat sesuatu konten ataupun kita buat sesuatu bahan yang kita nak jadikan sebagai brand, tapi belum tentu dia dilihat oleh masyarakat sebagaimana yang kita mahukan. Right? Sebab itu kita perlu memastikan positioning kita itu seiring dan sekata dengan apa yang kita nak jadi brand. Okey, apabila kita tahu positioning kita betul-betul, kita kena buat differentiation, perbezaan. Kita tak boleh hanya buat positioning saja. Positioning tu akan menentukan, belum tentu, mungkin sama dengan orang lain. Mungkin saya nak dilihat sebagai seorang motivator kan. Abu Saif pun sama. So positioning sama. Itu orang akan melihat saya dan Abi Saif adalah orang yang dalam bidang motivator. Tetapi untuk menjadikan kita growth, berkembang, kita mesti ada buat differentiation, perbezaan, unik. Apa unik saya dengan Abi Saif? Itu namanya differentiation. So, selepas positioning, kita kena ada perbezaan antara motivator yang satu lagi, A atau motivator B, supaya kita ini, bila kita buat positioning, kita akan dapat dilihat yang perbezaan itu yang menjadikan kita sebagai brand berbeza dengan brand yang lain ataupun membezakan saya dengan Abi Saif tadi. So bila kita lengkap proses ini, kita ada brand, kita ada branding, kita ada positioning dan ada differentiation, barulah kita akan lahirkan satu persepsi yang orang akan lihat kita ni siapa. Apa yang kita nak tu seiring dengan apa yang matlamat kita tetapkan ketika bermula kita mewujudkan syarikat ataupun medsos yang kita ada ni. Itu antara basic yang boleh saya terangkan tu. Okey Tuan, jika tadi berkenaan dengan kita mengangkat penjenamaan di brand diri dan sebagainya, bolehkah, sebab ini soalan daripada saya, sebenarnya kita ada soalan daripada Hana and Mansur, tapi sebelum kita menjawab soalan ni, kita ada satu lagi yang saya nak ajukan kepada Tuan, berkenaan dengan bolehkah satu platform kita mengembangkan, orang cakap, lebih daripada satu branding kita, ya? Boleh atau tidak? Kalau boleh, bagaimana caranya yang terbaik untuk kita buat? Jika sebenarnya dia sama juga dengan konsep kita membuka berbagai-bagai account untuk dalam satu platform. Contohnya FB, kita ada FB dengan nama itu, dengan nama ini, nama lain. Sebenarnya dia boleh dilakukan, boleh. Saya tidak ada masalah jika katakan Abi Saif ada 2-3 bisnes, ada 2-3 company yang berbeza-beza, anda ingin melakukan sebab segmen customer anda berbeza-beza. Tetapi kalau boleh kita lakukan bahawa sebaik-baiknya bila kita ada beberapa media lain yang anda bisnes yang berbeza-beza, kita perlu putuskan langsung hubungan. Jangan tunjukkan kita juga dalam bidang ini, kita juga dalam bidang ini. Kita kena membezakan diri kita. Jika perniagaan ini sesuai digunakan di IG umpama ni, sebab di IG ni kalau nak jual baju kan, nak buat pakaian mungkin sesuai. So kita nak fokus on that. So lebih elok jika kita utamakan di situ dengan branding tertentu. Dan kalau kita nak jual makanan mungkin sesuai ataupun nak jual servis di FB, kita gunakan satu branding yang lain yang juga membezakan dua perkara ini. Sebab apa? Sebab kalau satu brand rosak, dia tak akan merosakkan brand yang lain. Contohnya katakan kalau Abi Saif guna dua yang nama sama, tiba-tiba brand ni rosak, pakaian dia tak elok, orang akan kata Abi Saif, wah sama lah, semua yang company atas nama dia ni tak boleh percaya lah. So dia ada resiko lah. Sebabnya media sosial ni dia viral lebih dahsyat daripada konservatif ni cara. Zaman-zaman old style, dia tak macam zaman dulu yang lambat maklumat dapat. Kali ini kalau katakan baju tak sampai ikut time dia, duit dah bayar,
you diviralkan, you ni lambat. So kita boleh menjejaskan perniagaan kita. Sebab itu branding pada hari ini jangan letak dalam satu umbrella. Kita buat 2-3 umbrella supaya kita menjaga resiko kita. Sebab dalam zaman viral ini kita tak dapat nak jangkakan keadaan dan juga resiko yang kita hadapi. Wow, membongkar apa yang menjadi persoalan dalam lidah saya. Okey, Tuan. Sama-sama itu kita akan menjawab soalan daripada Han-Han yang masuk tu. Tapi sebelum tu, sekali lagi kami sangat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton sekarang ni, dan kami mengucapkan terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama dengan kami pada hari ini, infakkan masa bersama kami dengan hari ini. Dan jangan lupa tuan-tuan dan perempuan, bulan Ramadan ni ya, infakkan kembali ilmu ni dengan klik button share niat ya Allah ini infak untuk keluarga aku dan juga diriku, insya-Allah ya tuan-tuan dan perempuan. So, jom kita menjawab soalan daripada Hanan and Masuk kepada panelis kita berkenaan dengan topik perbincangan kita juga berkenaan dengan platform ya. Soalannya adalah, platform manakah yang sesuai untuk tujuan menjual supaya tak membuatkan follower kita lari? Ni. Sebab sekarang ni kita dengar kan, ramai orang guna FB ni, Facebook ke kan, IG ke, bila kita asyik benda nak menjual, orang pun lari. Ataupun orang cakap tentang hard selling, yang menyebabkan orang lari. So, macam mana tuan? Okey, asasnya mudah ya. Untuk sebenarnya semua platform yang ada ya, platform yang ada asalnya bukanlah untuk menjual. Dia hanya sebenarnya untuk interaksi, untuk mewujudkan hubungan. Itu adalah asas kepada semua platform media sosial ya. Dia tak kata media sosial ni tujuannya untuk menjual. Cuma kita je menjadikan fungsinya, selepas itu kita lihat boleh menjual. Sebenarnya menjual adalah proses yang kedua atau ketiga setelah kita melakukan branding yang sewajarnya. Bila orang dah percaya, you jual apa pun, orang akan beli ya. Di mana platform pun sekalipun, di IG, di YouTube, di mana-mana pun, bila brand anda dah baik, jenama anda dah cemerlang, orang dah percaya, anda jual di mana-mana platform pun, orang akan beli. Ini yang berlaku pada tokoh-tokoh artis-artis kita yang zaman dahulu macam Siti Nurhaliza ya. Bila dimasuk ke dalam medsos, dia duduk mana pun, ke Twitter ke apa ke, follower dia akan ikut. Sebab orang dah percaya. Orang yang percaya ni kalau buat apa pun dia akan ikut. Follower dia akan ikut ya. So sebab itu pentingnya kita, kalau bertanya soalan platform mana, saya katakan bahawa semua platform ya sesuai untuk membuat jualan. Okey. Dan untuk mengelakkan follower kita lari, seperti saya kata tadi, kita elakkan banyak posting kita ataupun konten kita ini bersifat peribadi, bersifat peribadi atau bersifat untuk hanya mementingkan keuntungan. Sebab kita banyak sekarang ini zaman yang banyak share, di mana banyak orang akan share ilmu dengan percuma, dan banyak perkara yang selama ni kita rasa perlu dijual, sekarang ini dah percuma dah tak perlu lagi dijual. So dalam keadaan hari ini, bila dah banyak perkara boleh diperoleh dengan percuma, kita perlu bersaing dalam konteks trust, kepercayaan orang kepada kita, keunikan kita, apa yang uniknya, apakah produk kita unik dengan orang lain. Benda itu kena bentuk trust. Trust ni tak boleh bentuk sehari, kita bentukkan branding. Dia perlu ada jenama dia dulu, orang kenal. Abu Saif ni seorang yang motivator yang boleh dipercayai, dia seorang yang hebat, bercakap dengan baik. Itu dulu perlu banner, bukan sehari dua ya. Kepercayaan itu dah cukup. Habis saya cakap apa pun orang akan share. Habis saya cakap bisnes apa pun orang akan tonton dia punya video. Itu adalah realiti yang kena kita faham ya. Jadi sebelum kita sampai tahap itu, kita perlu membentuk brand kita dengan baik. Atur dulu konten kita dengan cemerlang. Cari kawan-kawan dalam bidang yang sama supaya follower itu akan kekal dengan kita. Tak lari bila kita cerita benda yang mengarut, sebab mereka ada matlamat yang sama dengan kita. So make sure sekeliling kita, apa saja yang kita buat ini perlu bersama dengan orang-orang yang minatnya sama dengan kita. Itu asas ya, supaya kita tidak kehilangan follower kita. Follower lari kadang-kadang kerana sikap kita juga ya, kerana kita suka campur adukkan posting kita dengan masalah keluarga, masalah orang lain, membabi buta, mengutuk orang lain. Itu juga antara aspek. Dan ataupun juga kita selalu sangat posting nak bisnes saja, sampai orang fikir you ni kepala otaknya bisnes ke. Sebenarnya media sosial bukan untuk bisnes semata-mata ya. Itu hanya juzuk kecil saja. Dia adalah untuk membentuk kepercayaan, branding, dan yang penting interaksi. Itu yang paling utama. Barulah kita mulakan dengan perniagaan. Betul. Kalau kita tengok penggunaan istilah media sosial pun memang untuk bersosial, bukan fokus untuk berbisnes, tapi kita boleh gunakan apa-apa yang boleh manipulasi tadi lah, mempengaruhi untuk berjual beli dan sebagainya. Orang kata jarang-jarang tu boleh lah tuan kan? Betul, ya. Saya juga selalu memberikan sedikit panduan kepada mereka yang baru supaya ada sedikit aturan untuk melakukan
pengurusan konten. Tadi kita bercakap tentang konten, emosi ya. Pengurusan konten ataupun kata mudahnya kita bagaimana kita nak menstrukturkan konten kita lebih structure ya di dalam media sosial. Kita memilih FB ya, FB. Pertama sekali kita perlu faham FB ni. Ramai yang ajar kita nak branding, nak nama kita kena upload sampai 6 kali, 7 kali sehari. Betul ke? Sampai 5-6 kali nak nampakkan kita ni wujud dalam media sosial. Kadang-kadang orang menyampah je kan. Sebenarnya itu mungkin satu jalan, satu cara. Tapi kalau bagi saya dalam konteks ini, kita bukanlah yang penting posting tu berapa kali, tetapi sejauh mana anda boleh melakukan engagement, interaksi yang baik dengan anda punya follower. Anda menjawab soalan, komen, menunjukkan rasa hormat mereka datang dan layan mereka, menyantuni mereka. Itulah yang sebenar-benarnya membentuk positioning yang akan menunjukkan anda ni seorang yang wow, very nice lah dia, walaupun I share dia pun dia akan ucap terima kasih. I komen pun dia balas. Ada setengah follower yang ada setengah figure yang dah popular, dia tak layan pun anda punya komen. Tetapi jika anda lakukan perkara itu dengan baik, dia akan membentuk positioning, akan melihat anda ni seorang yang siapa sebenarnya di media sosial. Benda-benda ini kadang-kadang diabaikan kerana mereka rasa leceh lah nak jawab semua komen, nak ucap terima kasih ke, nak ucap hi ke. Tapi itu sebenarnya adalah perkara yang akan membentuk positioning, menunjukkan anda siapa. Sama juga dalam konteks Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini kalau kita lihat brand dia kita sedia tahu dia adalah seorang rasul. Dia bila disebut saja dia ada seorang rasul, kita tahu dia punya kebersihan dia, pakaian dia, kelembutan dia, kita dah tahu itu adalah brand, jenama dia. Tapi positioning Nabi Muhammad ni kalau kita tanya, orang akan jawab dia seorang yang berakhlak mulia, betul? Dia berakhlak mulia, itulah positioning. Semua orang, tak kira orang kafir, tak kira orang Islam, tak kira siapa pun akan mengakui akhlak Nabi. Itulah positioning dia. Sama juga kita dalam media sosial. Kalau you layan, you menyantuni setiap orang yang hadir, yang join ataupun yang memberikan komen, engagement dengan mereka secara baik, anda akan dapat satu kepercayaan daripada orang ramai. Dan itulah yang akan bentukkan persepsi dan juga penjenama yang baik untuk anda. Okey, masya-Allah, subhanallah. Dia memang macam tu kan tuan. Dia macam friend kita atau follower kita kena belai kan. Kita kena menyantuni, kena komen kan, kena balas komen dan sebagainya. Baru mereka rasa macam kita dengan dia tu dekat. Jadi boleh mudah untuk follow lah. Jadi berbalik kepada konten, sebab tadi kita bicara tentang konten dan sebagainya. Macam mana penulisan konten yang sesuai untuk membangun penjenamaan diri, branding ni tuan? Okey, ada 3 benda perkara yang perlu kita masukkan dalam pembangunan konten. Bagi mereka yang menjadikan FB sebagai contoh untuk bisnes jika anda mempunyai hasrat untuk maju lagi, bisnes anda lebih lancar dan bagus, pertama sekali konten ataupun penulisan anda mestilah bersifat positif. Itu adalah satu asas dia. Maksud positif ini adalah kita boleh bertukar sama ada kita berbicara sesuatu perkara itu secara umum, tidak meng-highlight kepada sesiapa, tidak menuduh sesiapa. Kita boleh mengkritik, tapi kita mengkritik dalam bijaksana. Itu juga menunjukkan wisdom, kebijaksanaan anda dalam menulis. Pertama, anda mesti tulis dengan positif. Perkara-perkara positif ni orang suka. Orang tak suka negatif. Dalam media sosial ni anda cakap negatif, orang akan boycott anda, walaupun orang suka walaupun ada segelintir yang suka, tapi dia tak membantu kita dalam meningkatkan jualan. Sebab bila kita membanyakkan perkataan yang negatif, yang kita akan dapat adalah kawan-kawan yang negatif. Yang akan add friend kita ni adalah orang yang suka itu. Kalau kita juga mencarut, kita akan dapat kawan-kawan yang mencarut lah, yang suka. Itu yang kita akan dapat. Jadi adakah itu yang kita nak? Adakah itu yang kita hasrat? Kalau kita bercakap tentang politik, kita bercakap politik 24 jam, kita akan dapat friend yang request pada kita ni adalah kawan-kawan politik. Kita nak kawan bisnes, kawan yang ada duit, yang boleh buat kita untung, yang boleh membantu kita. Jadi kita perlu positif. Sebab orang bisnes dia mesti positif. Dia tak positif dia akan fail sebab dia kena semangat yang tinggi. Dia tak boleh macam orang biasa. Itu satu positif. Yang bila kita nak tulis, kita mesti ada kebijaksanaan, wisdom. Wisdom ni anda boleh dengan cara kita banyak membaca. Macam habis live yang banyak baca kitab itu, kitab ini Kita jangan hanya semata-mata membaca dalam bidang kita saja. Kita cuba menerokai ilmu-ilmu lain. Walaupun saya bukan bidang agama, tapi saya baca bidang mujtahid,
kitab kutub sitah sebagainya. Kita kena perbanyakkan knowledge dalam bidang lain supaya konten kita ini akan luas, lebih banyak dia punya vocabulary, lebih banyak dia punya term-term yang akan mempengaruhi orang lain, akan melihat ini banyak baca, kebijaksanaan dia ada menyelah, so orang akan bentuk kepercayaan kita, orang akan bentuk kepercayaan sebab dia ada seorang yang knowledge, orang yang berilmu. Okay. Yang ketiga ialah yang ketiga paling penting juga pada saya adalah kita perlu memastikan konten kita ni tidak terlalu panjang, tak terlalu panjang berderik-derik sehingga akhirnya membuat orang bosan, dan juga tidak terlalu merepek atau shock sendiri. Jangan konten yang shock sendiri, jangan konten yang kadang-kadang kita nak puji husband kita lebih-lebih sangat ataupun penjagaan kita yang hebat, yang bagus, kita nak tunjuk banyak kan, kita banyak kadang-kadang bila dah berjaya tunjuk kereta mewah, baju baru kan, macam-macam. Itu bukan cara cara dulu boleh lah, zaman-zaman kita tengah marketing lama boleh lah. Tapi sekarang ini orang nak melihat lebih kepada trust, kepercayaan. Sebab trust ni bukan boleh diperoleh satu malam, bukan boleh. Dia kena proses yang lama. Itu yang penting anda menguruskan konten. Seperti yang saya kata tadi, awal tadi, konten adalah emosi. Anda mesti kekalkan emosi penonton atau emosi follower anda sampai bila dengan cara yang betul-betul bijaksana. Betul. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton, dan kami sangat menghargai anda semua berada dekat sini, infakkan masa dan infakkan ilmu, klik button share. Dan jangan lupa sekiranya ada soalan boleh tanya soalan di ruang komen, kerana kita pun dah nak masuk kepada fasa terakhir. Kita dah nak habis, sedar tak sedar pun dah nak berkompat dah. Kita pun tak sedar sebab pengisian kita pada hari ini Masya Allah SWT cukup mantap Dan sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau nak tanya, baik tanya sekarang. Waktu live ni. Okey? Jadi boleh tanya, boleh dapat jawapan terus secara live bersama dengan panelis kita. Tuan Azri Syukri, insya-Allah editor editor kanan UMP Press. Baik. Saya nak tanya tentang pengalaman tuan. Berapa lamakah pengalaman tuan untuk membina branding, untuk membina trust yang tuan dapati? Boleh ulang balik, saya tak dengar, ada tersekat tadi. Okey, berapa lamakah pengalaman tuan dalam membina branding ataupun trust lah di media sosial? Okey. Pada saya dulu ketika saya menjadi blogger, saya memakan masa dalam mungkin setahun atau 2 tahun kita untuk banner, kerana dalam konteks masa dulu kita ada WordPress, kita ada blog, dia makan masa yang lama untuk kita buat engagement, nak kenal. Dia makan masa paling kurang setahun atau 2 tahun. Dalam media sosial hari ini pun sama juga. Kita yang paling penting, Ahmad saya nak beritahu, dalam media sosial ini adalah kita nak mendapat trust ni, dia memakan masa paling kurang lah, minimum 6 atau 7 bulan itu kena ada. Kena libat. Dia bukan 1 bulan 2 bulan tapi kena konsisten. Kalau kita ubah sikit keadaan ataupun kita tak disiplin dari segi mengurus konten, kita akan fail dalam membentuk jenama kita. Kita akan kecewa nanti kita kena sabar paling kurang setahun ataupun setahun lebih untuk membinakan kepercayaan orang terhadap konten ataupun diri kita sendiri berkenaan satu matlamat yang kita nak jadi. Jadi sebab itu dia makan masa. Untuk masa ke bergantung pada keadaan. Ada setengah pada saya lebih suka kalau media sosial kita ni sustain, sebab bisnes yang bagus ada bisnes yang sustain. Dalam Islam pun ibadah yang banyak-banyak pun Allah tak pandang kalau benda tu tak dilakukan secara berterusan. Yang bagus walaupun sedikit dia diamalkan secara konsisten. Sekali pun kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kita amalkan 100 hari, kita jadikan dia rutin, ringkas kecil, sebab tak sehebat online kita boleh akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dalam media sosial juga, kita kena konsisten. Kita tak perlu tunggu sampai kita nak dapat share sampai 1000 share. Kita kena sustain, sebab bisnes sustain ni kita tak nak untung sekejap, kita nak untung tu sentiasa ada walaupun sedikit. Itu lebih baik. Walaupun share kita sikit tapi sustain, walaupun like kita sikit tapi sustain, walaupun kita komen sikit tapi sustain. Itu lebih penting daripada hanya sesekala dapat share beribu-ribu lepas tu hilang. Tak dapat apa-apa kan. So kita kena pastikan brand kita ni kukuh. Apabila kita lihat sustain ataupun kita sustain, itu maknanya tanda awal-awal kita ni branding kita ni orang dah percaya, dah ramai yakin pada kita, sebab kita dapat lihat kesustinan itu. Itu adalah basic dia. Betul. Dan sebenarnya membina branding, membina trust ni dekat Facebook ataupun media sosial bukan saja untuk usahawan sebenarnya, betul ya tuan?
mereka yang Betul. bekerja pun sepatutnya perlu membina branding mereka sendiri. Sama ada mereka tu guru ke, doktor ke dan sebagainya. Sebab daripada Ya. situ pun orang boleh tengok trust kita. Betul tuan ni? Betul. Saya ingin merujuk kepada kenyataan Abu Saif tadi. Dalam pekerjaan hari ini, mereka tidak akan melihat resume. Mereka akan melihat profile picture anda. Mereka tidak akan lihat resume ataupun anda tulis macam-macam. Dia akan melihat mana IG anda, mana FB. Apa yang anda tulis di peringkat FB. Kalau saya ambil staff, saya akan lihat FB dia dulu. Saya nak tahu apa posting dia. Sebab dari posting tu, saya akan tahu perangai dia yang sebenar. Itulah realiti dia. Sebab itu saya kata tadi, branding penting. Branding penting sebab dia akan menjadi profile kita. Saya nak juga nak mengesyorkan hari ni kita kena terima hakikat setiap orang kena ada akaun FB, kena ada akaun IG. This is the normal. Dia dah jadi kehidupan sehari kita. Dia dah jadi satu keperluan. Dia bukan lagi benda yang terasa tak perlu atau tak. Sebab dia sudah terlalu begitu rapat dengan manusia interaksinya hari ini. Kita ada. Media sosial bukan lagi tempat untuk kita suka-suka. Media sosial tempat untuk kita mencipta productivity, mencipta sesuatu yang lebih bermanfaat pada orang. Jadi sebab itu saya kata bahawa saya agak kecewa juga setengah kadang-kadang rakan-rakan yang tak peduli tentang media sosial. Okey, kita ada masalah dekat sikit. Tak apa. Sebab itulah kita akan dapat branding ataupun perkara yang lebih jelas untuk kita lakukan. Okey, tadi dia lekat sikit tuan. Oh, terdekat sikit. Alright. Okey. Baik, tapi memang sekarang pun memang macam tu. Kalau kita tengok dekat interview mana pun, dia akan secara automatik mereka akan minta media sosial. Kan, kadang-kadang yang kita rasa pelik, kenapa dia minta media sosial? Macam yang tuan bagi tahu, rupanya sekarang ni orang dah bukan menilai melalui resume saja, tapi orang menilai melalui penggunaan media sosial dan sebagainya. Kalau dulu orang menilai dengan resume, lepas tu naik sikit mengikut berada masa, orang tengok kepada skill, dan naik sikit sekarang orang dah tengok pada media sosial dah sekarang ni, tuan. Betul. Okey, so kita ada ada apa yang nak dikongsikan? Ada satu soalan daripada Cik Hanan Mansur. Okey. Kita ada soalan, jadi kita nak jawab soalan ni. Jadi sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kami ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami meluangkan masa dan sebagainya, dan kami sangat-sangat menghargai tuan-tuan dan puan-puan. Dan jangan lupa untuk klik button share, infakkan ilmu ni kembali kepada lebih ramai usahawan. Dan sekiranya anda adalah ejen ke, stokis ke, ataupun business owner ataupun founder, jangan lupa tag sekali ejen anda, stokis anda, dropship anda, supaya mereka dapat meningkatkan credibility mereka di media sosial, up branding mereka, up trust mereka, kerana yang akan dapat impact ni bukan sahaja mereka, tapi bisnes anda sendiri juga kepada mereka yang usahawan di luar sana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita berbalik kepada soalan daripada Hanan N. Mansur. Okey, soalan ni adalah berkenaan dengan berapakah kekerapan posting yang optimal supaya follower tak bosan? Okey. Sebab selalunya soalan ni kan kita akad posting banyak-banyak kan, takut orang ni kan. Silakan tuan. Okey. Alright, posting bukanlah isu di dalam FB lah. Saya ambil contoh. Posting bukanlah isu utama dalam FB kerana matlamat FB adalah bentuk engagement. Ramai yang mengajar kita supaya untuk permulaan ni kita buat 6 atau 7 posting. Tapi masalah sekarang ni kalau you terlalu banyak buat posting, quality of content itu macam mana? Anda tak pernah fikir quality of content yang anda masukkan. Anda akan mulalah mengarut. Sekarang ni jam lah, sekarang ni panas lah, benda-benda yang tak produktif, benda yang tak perlu. Anda mula masuk pengarut, anda mula fikir bukan sebab anda nak kejar numbers of posting, bukan nak kejar numbers of quality. You kejar selalu ikut guru kata mesti 7, 8, tak. Itu bukanlah asas kepada perkara yang perlu kita beri keutamaan. Perkara yang perlu kita beri keutamaan adalah engagement, adalah proses interaksi kita dengan rakan-rakan kita di dalam FB. Itu yang paling penting. Bila anda jawab komen, anda balas komen dengan baik, dia balas sikit, orang akan melihat ini tempat yang sesuai untuk kita berinteraksi. Anda suka bersosial, anda lebih utamakan. Kalau saya utamakan lagi adalah mengutamakan engagement dengan saya punya rakan-rakan, bukan kepada posting. Posting ada nombor 2 pada saya. Sebab saya pentingkan orang akan lihat kita ni sebenarnya menyantuni mereka, kita menghargai mereka hadir kemari. Dan sebab itu,
Walaupun you tak letak posting 5 hari pun, bila you letak posting kemudian, dia akan naik. Sama je. Akan dapat share yang tinggi, akan dapat like yang tinggi. Sebab mereka ternanti-nanti tau. Ternanti-nanti posting anda. Bukan anda yang nak tunjukkan diri anda siapa, tapi mereka yang akan tanya bila lagi posting anda. Sebab mereka rasa nak perlunya ada engagement. Setiap posting akan bentuk engagement. Itu yang paling utama. Jadi bila tanya soalan kepada saya berapa banyak jumlah posting, dia bergantung kepada keadaan kita. Kalau katakan rakan-rakan anda kebanyakan ni suka posting yang mengarut-ngarut, kita banner kawan-kawan yang mengarut ataupun suka yang gosip-gosip, itu mungkinlah kena sehari sampai 10-6 untuk menunjukkan dia faham tentang isu-isu semasa. Tapi bagi saya, basically bagi bisnes, itu bukanlah asas untuk menunjukkan perkara yang baik. Tapi kita paling penting menilai dulu konten kita tu kualitinya dan impactnya kepada pembaca kita. Dan saya dapati tu kebanyakan mereka yang upload posting-posting yang orang cakap macam humor kan, disebabkan mereka ni untuk menarik perhatian audiens ataupun follower baru, ROI dia sendiri. Tapi posting yang dia buat engagement tu adalah posting yang orang cakap sebenarnya tidak terkait dengan branding mereka. Cuma yang mereka mencari ROI-nya adalah untuk menarik follower mereka. Macam mana tu tuan? Boleh ke tak macam tu? Ataupun sesuai ke tak macam mana pandangan tuan? Seperti yang saya kata tadi, dia bergantung pada matlamat. Kalau matlamatnya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin follower, dia tak kira daripada bidang apa, dan bukan untuk buat making money, untuk buat duit, yang rasa itu untuk sosial semata-mata, dia boleh lakukan seperti itu. Ada tengah kita lihat yang bercakap tentang isu-isu semasa dengan kata-kata yang kata-kata yang kasar, sesat, tapi dia ramai je follower pun minat, sebab bukan minat kerana nak follow sangat, tapi nak tengok celoteh dia. Kalau itu matlamat dia untuk meraihkan ataupun nak bagi orang gelak, orang suka, kalau itu matlamatnya, itu adalah hak dia lah. Tapi bagi orang yang serius untuk bentuk perniagaan, ingin membentuk satu cycle ilmuwan ataupun trust, kepercayaan, kita perlukan konten yang bukan hanya lawak-lawak saja, tapi kita boleh buat lawak, tapi bukanlah selalu kita kena asingkan tadi. Seperti yang saya sebut tadi, pengurusan konten tu perlu. Bukan maksud tak boleh langsung buat lawak jenaka, kupas isu semasa, bukan. Tapi kita perlu uruskan. Contohnya 10% daripada seminggu posting kita ni untuk keluarga saja. 10%, tak lebih daripada 10%, jangan. Okay, 30% business. Okay, 50% wisdom, kebijaksanaan. Kita mesti susun berapa jumlah posting kita ni mengikut bidang-bidang tertentu. Bukan kita ikut masuk hari ni kalau ada gambar cantik je masuk, gambar makan masuk. Bukan begitu. Kita kena rancang supaya kita susun berapa persen posting keluarga, berapa persen posting perniagaan untuk kita masuk. Sebab benda ni mempengaruhi persepsi orang terhadap brand kita sendiri. Okey tuan. Kita ni sebenarnya ada banyak soalan. So kita habiskan soalan-soalan ni dulu. Dan jangan lupa kepada mereka yang menonton sekarang, kami sangat menghargai anda dan kami ucapkan terima kasih kerana sudi bersama, meluangkan masa bersama-sama dengan kami, infakkan masa bersama dengan kami. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan supaya infakkan kembali ilmu yang tuan-tuan dapat ni dengan klik button share kepada usahawan di luar sana. Dan sekiranya ada soalan boleh diajukan kepada di ruang komen, nanti kami ajukan kepada panelis kita. Dan jangan lupa untuk share dan tag mereka-mereka yang memerlukan ilmu yang sebegini Yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan ketahui ada usahawan-usahawan yang sukar untuk menjaga branding, sukar untuk menjaga konten, maka boleh tag mereka dekat sini supaya sama-sama kita menuntut ilmu bersama dengan panelis kita, insya-Allah Tuan Azli Syukri. Baik. So kita masuk kepada soalan seterusnya daripada Nik Khairuddin Nik Saleh. Sebenarnya soalan dia ni adalah soalan yang orang cakap ramai orang yang buat. Saya pun pernah buat suatu ketika dulu dan sebagainya, di mana memposisikan posting-posting mengikut masa. Okey, so kita tengok pada soalan Tuan Nik Khairuddin Nik Saleh. Soalan, bolehkah kita menyusun posting mengikut waktu? Contoh, pagi mutiara kata-kata hikmah, dan ada juga kadang-kadang mereka mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi kan. Lepas kata sapaan lah lebih kurang. Tengah hari iklan bisnes. Petang ataupun malam posting santai-santai, bersosial, lawak jenaka yang saya bagi tahu tadi. Macam mana tuan? Silakan. Betul. Saya terima kasih pada Tuan Nik, sahabat saya di media sosial. Kita boleh menyusun dalam bentuk masa.
seperti yang Tuan Nick buatkan, jika itu mempunyai kesesuaian, kita kena lihat performance juga, dan kita boleh tidak terikat dengan konteks itu saja, kerana mungkin pada masa ini sesuai dengan kaedah itu, mungkin pada masa akan datang kaedah lain pula sesuai. Saya lebih suka jika kita menggunakan kaedah percentage. Berapa persen kita nak buat iklan untuk bulan itu atau minggu itu, kita ukurkan. Berapa persen kita nak buat lawak jenaka. Kita tak letakkan, nanti kita terikat sangat dengan waktu itu. Waktu ni tengah malam ni kena santai-santai mencari. Kadang-kadang tak semestinya. Kadang-kadang kena serius juga kan. Kadang-kadang kita tak boleh terikat dengan itu. Saya lebih suka jika kita letakkan percentage. Berapa banyak posting yang santai-santai kita letak dalam minggu ini. Berapa banyak posting mutare kata kita nak buat dalam minggu ini. Itu lebih fleksibel supaya anda tak terikat sangat dengan masa, supaya nanti tertekan pula, stres pula kita kena posting. Ini posting aku pun aku kena ikut kan. So di peringkat awal kita kena buat macam tu. Bila kita dah popular macam Khairul Hakimi ke apa semua, you letak apa pun, you letak titik pun orang akan share sampai beribu-ribu kan. Sebab sebelum kita dapat jenama kita ni kuat, kukuh, kita kena buat disiplin dulu. Itu basic dia. Lepas popular tu, you buat apa pun, orang akan follow lah. Okey, Tuan. Saya ada soalan nak ajukan kepada Tuan. Engagement dan juga share. Yang mana lebih penting, Tuan? Okey, dua-dua tu penting pada saya sebab, saya juga nak menjawab Puan Hanan, bagaimana nak menilai posting. Ramai yang kata kita tak kisahlah posting ni ada orang share ke orang like. Saya tak setuju sebab guna Mark Zuckerberg buat ada share, ada posting, ada view tu untuk melihat jauh mana engagement kita. Kalau dia tak penting, dia tak buat dia punya button tu. Jadi sebab itu kita perlu jadikan itu sebagai ukuran. Berapa banyak yang share, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang like. Itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk penilaian terhadap posting-posting kita. Kalau kita tak cerita juga, kita akan hanyut. Ikut suka hati aku lah, aku nak tulis apa pun. Dia ada panduan. Sebab itu saya kata, untuk menilai posting, kalau dalam FB, button dia yang ada di bawah itu ada satu bentuk yang sesuai untuk kita menilai. Sama ada komennya berapa banyak, like-nya banyak, share-nya banyak. Yang paling penting, adakah semua itu konsisten? Itu yang paling utama. Ada kita boleh konsisten. Bila konsisten, barulah brand kita itu betul-betul diterima. Kalau tak konsisten lagi, kita kena ubah. Kita kena betul balik, alignment balik kita punya posting. Supaya kita akan dapat satu konsisten yang jelas bahawa orang suka ataupun orang percaya kita dalam bidang apa, dalam perniagaan ini ataupun dalam brand ini. Kita kena konsisten. Jadi, kalau soalannya tadi bertanya tentang nilai, bagaimana kita nak nilai posting kita, elemen bawah itulah sebenarnya akan menilaikan. Sama ada share, view, kalau video, komen dan juga like. Betul. Jadi kalau kita tengok daripada tadi sudah terjawab bagaimana soalan daripada Cik Hanan kita berkenaan dengan bagaimana nak menilai posting kita ini berkualiti ataupun tidak ya. Jadi kita boleh lihat daripada situlah ya, di mana pengasas Facebook meletakkan button share dan sebagainya itu untuk kita boleh menilai diri kita sendiri. Status kita, posting kita tu okey ke tidak, kualiti ke tidak ataupun sebagainya. So, sekarang ni Tuan, kita dah masuk pada penghujung sesi kita untuk membincangkan topik konten dan medsos berkenaan dengan topik kita lah pada hari ini, dan termasuk dengan branding ya Tuan. 3 perkara sebenarnya, 3 in 1 sebenarnya untuk sesi kita pada kali ini. Dan untuk sesi last sekali adalah berkenaan ataupun nak bincangkan berkenaan dengan strategi penulisan yang efektif daripada Tuan untuk kongsikan kepada kami. Sebab saya kadang-kadang saya ikut jugalah perkembangan tips yang Tuan kongsikan ya. Ada daripada tentang untuk perkembangan kosakata, kadang-kadang kena baca kamus. Ada baca kamus dan sebagainya. So saya ikuti siri tips penulisan Tuan. Jadi hari ini saya nak kita sama-sama menerima ilmu, menerima tips ataupun strategi penulisan efektif daripada Tuan Azli Shukri. Silakan Tuan. Okey, untuk menulis sesuatu lebih efektif, pertama sekali kita kena banyak analogi. Kita kena banyak membuat analogi. Kalau kita tak ada analogi, kita tidak jadikan karya itu efektif, karya itu produktif. Kita hanya satu perkataan dal saja, ayat macam sekata, macam akademik saja. Kita kena banyak analogi. Kena banyakkan kiasan ataupun analogi-analogi yang akan membawa orang berfikir di luar daripada apa yang kita tulis tersebut. Itu satu lah, itu antara yang kita buat. Kedua, kita kena banyak vocabulary seperti yang saya ulang.
vocab ataupun kata-kata yang perlu kita ada tu selalunya terbatas pada apa yang kita belajar kat universiti atau bacaan kita. Jadi antara yang cara terbaik adalah kita pergunakan apa-apa juga jadi kamus untuk kita dapatkan vocabulary. Sebab apa penting vocabulary ni? Sebab dalam satu perkataan ada banyak makna. Okay? Dia tak semestinya hanya makna itu saja. Kalau kita akan sebut integriti lah, integriti. Integriti kita rasa integriti sebenarnya dia mengandungi banyak telus, ya, jujur kita ada di situ, amanah juga termasuk dalam integriti. So bila kita baca kamus, kita akan dapat satu perkataan itu dengan berbagai-bagai makna. Dari situlah kita boleh membina perkataan, membina pemahaman yang lebih lengkap, yang lebih baik. Sebab kita ada definisi yang lebih luas daripada apa yang hanya kita baca seperti ini. Itu antara basic untuk kita menjadikan penulis kita produktif. Ketiga adalah kita memasukkan unsur emosi dalam penulisan, ya. Tapi jangan terlalu banyak sangat. Kita kena ada emosi juga. Penulisan kita sedih, marah sikit, kecewa. Kena ada perkataan yang beremosi. Tetapi letakkan sasaran 60 ataupun 50% saja. Yang lain tu mesti sesuatu yang bersifat konektif. Sesuatu yang menyebabkan kita berfikir. Ya. So bila kita menulis, kita mesti ada dua elemen. Satu, perkataan atau ayat atau tulisan yang menerangkan tentang emotif, emosi. Dan satu lagi adalah konektif. Imbangkan benda tu supaya kita tidak terlalu emosi dan tidak terlalu hanya berfikiran konektif saja tulisan kita itu. Kita campurkan kedua-duanya. Barulah tulisan itu bersifat produktif. Orang akan dapat menghayati dan dapat berfikir sesuatu yang dapat memberi manfaat pada mereka. Itu antara yang boleh saya berilah setakat ini. Okey, Tuan, last soalan daripada saya. Yang mana sesuai kita menulis konten menggunakan perkataan ataupun bahasa baku dengan kita menggunakan perkataan dalam logat kita ataupun maksudnya bahasa rojak yang kita campur-campurkan, ya. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kebanyakan mereka yang bermain di media sosial ni adalah mereka yang suka pada bahasa rojak, suka kepada hiburan, kan. Macam mana tu, Tuan? Yeah. Saya lebih prefer jika kita menulis dalam bahasa standard kerana dia akan memberikan pemahaman tentang identiti kita kepada pembaca. Jadi kalau kita menulis bahasa rojak campur-campur ni, kalau kita buat seskala untuk bahan jenaka, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau kita terlalu kerap sangat kita buat, dia akan menjejaskan personal branding kita. Dia akan menjejaskan jenama kita ataupun menjejaskan kualiti konten kita. Jadi elakkan menggunakan perkataan ataupun kata-kata yang bercampur aduk dengan bahasa lain. Kalau kita nak tulis bahasa Inggeris, tulis bahasa Inggeris. Kalau nak tulis bahasa Melayu yang betul. So dengan itu kita berlatih diri kita menulis konten yang lebih baik dengan makna dan juga tata bahasa yang baik supaya mesej sampai, identiti kita tak tercemar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah daripada jemputan kita, panelis kita, tetamu kita untuk pengisian pada petang ni. Saya rasa macam dah penuh. Kalau tengok pada saya pun penuh ni, apa yang saya tulis berkenaan dengan isu pada hari ini, ilmu yang saya dapat hari ini, insya-Allah, alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kami ucapkan terima kasih kerana sudi menonton dan kami ucapkan terima kasih kerana sudi infakkan masa bersama-sama dengan kami dan infakkan juga ilmu ini dengan klik button share. Dan jangan lupa untuk sertai infak ilmu yang terakhir kita, iaitu siri yang ke-10, infak ilmu siri ke-10 pada malam ni bersama dengan Tuan Muhammad Nur Azam berkenaan dengan marketing, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk ikuti pada pukul 10 malam di Facebook ini juga, insya-Allah. Dan sebagai penutup kita pada hari ini, Tuan, boleh Tuan berikan kepada kami semua berkenaan dengan konklusi topik konten dan medsos termasuk dengan branding, insya-Allah. Silakan. Kesimpulan yang saya dapat maklumkan sini untuk seminit ini, saya rasakan bahawa dalam menguruskan medsos, kita mesti mengurusnya seperti sebuah majalah, ya, seperti mana kita nak publish majalah. Kalau bagi bisnes lah, bagi personal saya tak terserah pada masing-masing. Tapi bagi orang yang ingin maju dalam keusahawanan bisnes, urus medsos seperti sebuah majalah. Pastikan gambar dia cantik, pasti tulisan dia sempurna, pastikan ejaan dia betul, ya. Itu adalah basic kepada mana-mana usahawan, mana-mana businessman yang nak menjadikan medsos sebagai media untuk membentuk branding atau membentuk brand dia sendiri, ya, untuk membentuk kepercayaan. Itu adalah basic. Jadi pada saya, konten, saya ingat balik sekali, anda faham dan kepala kita semua, konten adalah tentang emosi, ya. Konten dalam media sosial adalah emosi. Pastikan konten anda tu dapat menunjukkan emosi apa, ya, untuk memastikan brand kita serasi dengan apa yang nak kita capai. Itu ada saya katakan kesimpulan kita pada petang ini. Habis Syed. Terima kasih Habis Syed.
Saya terdekat dengan satu soalan tuan. Okey. Di manakah tempat untuk kita membina branding di Facebook? Minta maaf kita ada soalan saya terlekat. Rasa macam tak habis pula kalau tak ajukan. Dekat mana kita tempat yang sesuai untuk membina branding? Adakah di Facebook personal ataupun di FB page? Okey, saya kurang setuju bila ada yang mengatakan bahawa kita mesti buat FB page. Saya setuju buat dulu profile. FB profile dulu. Kuatkan nama anda di FB profile. Selepas kuat, anda punya nama dah kuat, anda export kawan-kawan anda pergi ke page. Jangan buat page dulu. Page sesuatu yang susah untuk kita dapatkan crowd. Dapatkan dulu daripada profile page. After that, lepas dah penuh, dah friend request kita banyak sangat, please bawa dia, remove dia pergi ke page kan. Betul, kita kurang-kurangkan sikit, ambil yang baru balik. Itu adalah kaedah yang paling baik lah. Jangan ikut kadang-kadang buat page banyak mungkin. Jangan. Page bukan itu tujuan. Page untuk kita senang memudahkan kita buat iklan. Bila kita dah mula meniaga nanti, kita senang nak bayar pada Facebook untuk postkan kita punya iklan. Itu page. Dia profile tak boleh buat. Tapi kita kena banner brand dulu dan profile. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih tuan. Rasa lekat kalau tak tanya tu yang saya tanya terus tu. Ya, sebab kalau saya tengok daripada Facebook tuan pun sendiri kan, follower pun dalam 1,000 lebih kan. Sama dengan saya pun 1,000 lebih juga follower. Tapi share tu banyak. Walaupun kata-katanya biasa, share banyak. Yang tu yang buat saya kagum. Yang saya rasa macam kena jemput ni Tuan Azli Syukri ni untuk bersama dengan kita pada hari ini. So terima kasih kepada semua kerana sudi bersama dengan kami. Kami harapkan untuk tuan-tuan dan puan-puan menyertai juga untuk infak ilmu yang terakhir pada malam ni berkenaan dengan marketing, insyaAllah untuk ledakkan bisnes. Lebih lagi pada waktu PKP ni tuan-tuan, ramai usahawan down, ramai usahawan yang stres dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Azli Syukri atas kesudian untuk berkongsi infak ilmu di sini. Saya rasa macam saya tak boleh nak bayar dengan RM1. Hanya Allah SWT saja yang mampu membalas jasa, bakti dan perkongsian infak ilmu pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Azli Syukri. Terima kasih Abang Said. Assalamualaikum. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kami mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini, dan jangan lupa untuk infakkan kembali ilmu ni dengan klik button share kepada mereka yang di luar sana untuk mendalami ilmu ni. InsyaAllah kita tak akan delay untuk video kali ini, sebab saya rasa pun banyak benda yang saya dah tulis dan banyak benda yang dikongsikan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan untuk tuan dan puan-puan untuk kita berjumpa lagi pada malam ini pada pukul 10 malam. Topik ledakkan bisnes secara online bersama dengan Tuan Muhammad Nur Azam sangat berguna untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebab masalah sekarang usahawan yang diajukan kepada saya adalah berkenaan dengan marketing. Jadi malam ini adalah malam kemuncak lah berkenaan dengan siri infak ilmu kepada usahawan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sekalian terdahulu, apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf sekiranya ada salah silap dan sebagainya. InsyaAllah apa yang baik itu kita ambil jadikan teladan, yang buruk jadikan sepadan. Jadi sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.